Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Hari ini kita akan melihat antara hobi yang pelik dan menyeramkan. Bukan seperti masuk ke rumah berhantu, kita akan lihat hobi seperti orang yang suka menggali kuburan orang lain ataupun orang yang suka berlakon menjadi cacat. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah hobi-hobi pelik dan menyeramkan. Sutarji, 62 tahun, lelaki yang gemar mengumpul barangan orang mati. Ini ialah kisah seorang lelaki warga emas dari Indonesia. Kalau kita menyimpan barangan orang mati yang kita kenal sebagai kenangan, itu normal kan? Tapi agak sedikit ganjil kalau kita mengumpul barangan orang mati yang kita tidak kenal. Itulah yang menjadi hobi untuk Sutarji yang berumur 62 tahun berasal dari Indonesia. Kalau ada kematian di sekitar kawasannya, mesti dia antara yang terawal berada di lokasi. Kenapa? Untuk melihat kalau ada barangan milik si mati yang dia boleh miliki dan simpan. Dia mempunyai banyak koleksi pelik barangan orang mati, dari helmet, kain kafan, jaket, atap kubur, sehinggalah keranda yang dikatakan berpenunggu. Menurut Sutarji lagi, dia pernah tidur di dalam salah sebuah keranda yang dimilikinya dan meminta orang mengusung dia ke kubur. Koleksi yang paling tragis yang ada di dalam simpanannya ialah sepasang baju pengantin. Menurut cerita Sutarji, pada tahun 1974, dia terserempak dengan pasangan pengantin yang sedang melangsungkan perkahwinan mereka. Malang bagi pasangan ini, kenderaan yang mereka naiki pada waktu itu kemalangan, membuatkan kedua mereka terkorban. Sutarji yang berada di sana kemudian mengambil baju pengantin mereka dan membawanya pulang untuk dijadikan koleksi. Sutarji juga pernah mengejutkan orang kampung dengan mengambil sebuah batu keramat turun-temurun yang berada di kampung. Ini bukanlah batu biasa, ia digunakan untuk tujuan pemujaan oleh orang-orang kampung. Menurut Sutarji, walaupun membawa pulang batu tersebut, tiada juga gangguan yang dialaminya. Dia tidak pernah melihat makhluk halus ataupun diganggu. Semua koleksi barangannya ada disimpan di sebuah ruangan di rumahnya yang digelar sebagai museum gaib. Itulah kisah Sutarji dengan hobi yang menakutkan. Orang seterusnya dengan hobi yang pelik ialah Chuck Lamb, berumur 56 tahun, lelaki yang berpura-pura mati. Ini pula ialah kisah seorang lelaki bernama Chuck Lamb yang berasal dari United Kingdom. Hobinya adalah untuk berpura-pura mati. Iya, malah Chuck dan istrinya mencipta satu laman website untuk memuat naik gambar dan juga video menunjukkan dia terlibat di dalam kemalangan. Sama ada dilanggar, dihimpit pintu garage, terkena renjatan elektrik, lemas dan pelbagai lagi jenis kematian. Hobi Chuck ini mendapat sambutan bila dia mendapat tontonan sehingga 50 juta hanya dalam masa beberapa tahun. Hobi Chuck ini sebenarnya ada tujuan. Walaupun dia bekerja sebagai seorang jurutera, dia mempunyai impian untuk menjadi pelakon. Kalau orang lain berlatih berlakon dengan membaca dialog dan menunjukkan emosi, Chuck pula berlatih berlakon dengan berpura-pura mati. Dengan itu, dia mencipta senario-senario yang boleh ditonton oleh pereka filem, menunjukkan yang dia mempunyai bakat untuk mati. Ini semua membuahkan hasil bila Chuck mendapat tawaran untuk melakonkan lebih 25 watak orang mati, sama ada menjadi mangsa bunuh ataupun menjadi zombie. Cara yang agak ganjil untuk menjadi seorang pelakon. Tapi bak kata pepatah Inggris, if it works, it's not stupid. Itulah kisah Chuck Lamb. Hobi yang seterusnya ialah orang yang obses dengan pembunuh bersiri, sindrom hybristophilia. Ini pula hobi yang pelik dikaitkan dengan pembunuh bersiri. Tahukah anda yang pembunuh seperti Ted Bundy, Charles Manson, The Zodiac Killer mempunyai ramai peminat? Ya, walaupun mereka melakukan jenayah kejam, tapi masih ramai lagi yang obses sehingga tahap jatuh cinta dengan mereka. Contohnya Ted Bundy. Semasa kes dia hangat dibicarakan di Amerika pada tahun 1979 dahulu, perbicaraannya disiarkan di kaca televisyen. Ted yang berupa paras tampan hadir di mahkamah nampak tenang, yakin, berkarisma dan tegas, berhujah mengatakan dia tidak bersalah. Dari hari ke hari, semakin ramai yang mengikut perkembangan kes Ted Bundy dan dari hari ke hari juga dia mempunyai semakin ramai peminat yang kebanyakannya wanita. Mereka terpukau melihat Ted di televisyen sehingga ada yang hadir ke mahkamah untuk melihat Ted dengan lebih dekat. Pengikut-pengikutnya ini juga sering menghantar barang seperti bunga, makanan ataupun pakaian kepada Ted ketika dia ditahan di dalam penjara.
Minat mereka ini bertukar menjadi obsesi sehingga ramai yang menyokong Ted untuk menang perbicaraan. Contoh yang lain pula ialah Charles Manson. Sebelum menjadi penjenayah dan mempunyai pengikut yang obses, Charles memang ada peminat disebabkan dia adalah seorang penyanyi tempatan. Tidak sehingga dia menjadi tumpuan disebabkan kes pembunuhan. Di sinilah popularitinya mencanak naik. Ramai yang terpukau dengan sikap Charles yang memberontak terhadap kerajaan. Mereka menganggap Charles sebagai wira mereka dan mahu Charles untuk menang kes mahkamah dan dilepaskan. Orang-orang ini menghidapi satu sindrom dikenali sebagai hybristophilia, merujuk kepada orang yang obses terhadap pembunuh. Satu hobi yang bertukar menjadi satu obsesi yang pelik. Seterusnya adalah hobi Anatoly Movskin berumur 45 tahun yang suka mencuri dan mengawet mayat. Menakutkan, pelik atau kedua-duanya sekali, anda tentukan. Ini ialah kisah Anatoly Movskin, seorang lelaki yang berasal dari daerah Nizhny Novgorod, Rusia. Mungkin lelaki yang paling pintar di dalam senarai ini. Dia menamatkan pengajian di peringkat college dan boleh bertutur dalam 17 bahasa. Selain itu, dia juga dikenali sebagai pakar orang mati. Tapi tiada siapa yang sangka dia mempunyai satu hobi yang pelik. Pada tahun 2011, satu serbuan dilakukan di rumah Anatoly di mana pihak polis menemui 29 tubuh badan anak gadis. 25 daripadanya telah diawet. Rupa-rupanya inilah sebab Anatoly menjadi pakar kuburan. Penduduk sekitar sering melihat Anatoly melawat kawasan kuburan. Itu bukanlah benda yang pelik. Malah menurut Anatoly, dia pernah melawat lebih kurang 752 tapak perkuburan. Tidak sehingga pada tahun 2009, pihak polis mula menerima laporan yang ada kuburan yang dikorek. Pihak berkuasa mengesyaki ini dilakukan oleh kumpulan perompak kubur, tetapi mereka gagal untuk menjejaki pelaku. Tidak sehingga pada tahun 2011, bila pihak polis menyerbu rumah Anatoly, mereka menemui tubuh badan yang telah diawet. Bila siasatan dilakukan, mereka mendapati Anatoly yang masih tinggal dengan ibu bapanya sering kesepian, tetapi dia mempunyai impian untuk memiliki anak perempuan. Dia pernah pergi ke rumah anak yatim untuk mengambil anak angkat, tetapi permohonannya ditolak sebab dia tidak mempunyai kerja. Itulah motif utama kenapa dia mempunyai hobi yang pelik ini. Keadaan bilik tempat dia menyimpan tubuh badan menyeramkan bila ada muzik yang dimainkan datang dari salah sebuah radio. Ketika dibicarakan di mahkamah, Anatoly membuat kenyataan ganjil dengan berkata, "Kamu yang tinggalkan mereka bersendirian, saya yang membawa mereka pulang dan menjaga mereka," merujuk kepada mayat gadis yang disimpan di rumahnya. Anatoly didapati menghidapi skizofrenia dan ditempatkan di ward sakit mental. Dia dilepaskan pada tahun 2018 untuk mendapat rawatan di rumahnya sendiri. Itulah satu hobi yang pelik dan menakutkan. Hobi yang terakhir kita ialah orang yang mahu menjadi cacat, BIID. Ini adalah satu tabiat di mana seseorang yang mempunyai tubuh badan sempurna mahu menjadi cacat. Contohnya, mereka rasa mereka sepatutnya hanya ada satu kaki. Dengan itu, mereka akan hidup seharian dengan meloncat menggunakan satu kaki. Ada juga orang yang merasa mereka patut lumpuh. Dengan itu, mereka akan bergerak menggunakan kerusi roda walaupun boleh berjalan dengan baik. Ada yang mengambil tabiat ini dengan sangat ekstrim sehingga mereka sendiri mencacatkan diri mereka. Contohnya kisah seorang wanita yang bernama Jewel Shuping dari United Kingdom, di mana dia merasa dia sepatutnya menjadi buta. Dengan itu, dia menyimbah matanya dengan asid sabun pencuci berkali-kali sehingga buta. Selepas menjadi buta pula, dia merasa dirinya sudah sempurna. Sekali dengar seperti mengarut, bukan? Tapi itulah sebuah tabiat yang dikenali sebagai Integrity Identity Disorder, BIID. Fakta bonus, George Fredson, 36 tahun, lelaki yang mengumpul tahi. Bukanlah satu hobi yang menakutkan tapi agak menggelikan. Kepada sesiapa yang tengah makan, mungkin anda boleh skip fakta ini. Seorang lelaki yang dikenali sebagai George Fredson mempunyai hobi untuk mengumpul tahi. Bukanlah tahi manusia biasa, tetapi tahi yang telah menjadi fosil ribuan tahun yang lalu. Dia adalah seorang pelajar paleontologi, sebuah jurusan yang mengkaji fosil haiwan dan tumbuhan. Cakap sahaja, tahi haiwan apa? Dari tahi buaya, tahi burung ataupun tahi beruang.
Koleksi George sangat banyak sehinggalah pada tahun 2017 dia diberikan anugerah di dalam Guinness World Records untuk koleksi tahi terbanyak di dunia. Itulah hobi yang agak pelik ataupun menggelikan George Fredson. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk anda semua. Di antara hobi-hobi ini, mana satu yang anda rasa paling pelik? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Pastikan anda subscribe Kupi-Kupi Go dan like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.